Podcast Seram bersama Ali Bosku. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, seperti biasa, saya akan kongsikan beberapa kisah seram. Jadi diharapkan kisah seram yang saya kongsi ini dapat menyeramkan diri anda. So sebelum saya kongsikan, saya meminta pertolongan daripada pendengar-pendengar sekalian untuk kongsikan podcast seram saya ni kepada rakan-rakan yang lain, agar mereka dapat tahu juga yang Ali Bosku ni ada podcast seram. Perkongsian anda dapat memberi motivasi kepada saya untuk memajukan lagi podcast seram ini. Jadi selain itu jangan lupa untuk tinggalkan komen, ya, like dan share podcast seram ini. Jadi jangan buang masa lagi, kita ke podcast seram yang pertama. Oke guys, kisah seram seterusnya berlaku kepada sebuah keluarga India yang digelar sebagai Pavi. Oke, Pavi ni dia tinggal dengan isteri dia di satu rumah sewa dekat Port Dickson. Saya tidak tahulah Port Dickson di mana, ya. Jadi mereka ni ada satu orang anak bayi, ya, bayi lelaki. Dijadikan cerita, botol susu anak si Pavi ni selalu hilang, ya. Dia beli botol susu, esok hilang. Jadi dia heran, macam mana boleh hilang botol susu tu? Dah kan anaknya buang. Jadi dia cuba cari, tapi tidak jumpa. Jadi menjadi satu masalah kepada keluarga atas si Pavi ni, botol susu selalu hilang. Jadi esoknya si Pavi pergi beli lagi botol susu. Kemudian beberapa hari kemudian hilang lagi. Jadi dia heran, macam mana boleh hilang botol susu ni? Yang masalahnya kalau hilang anaknya merengek pula. Taulah kalau bayi ni kan, ya, kalau macam malam-malam tiba-tiba merengek. Jadi si Pavi cari botol susu. Mana botol susu anakku ni? Cari-cari tak ada. Jadi semalaman anaknya menangis. Jadi mau dikatakan sebulan tu 2-3 kali lah si Pavi ni beli botol susu. Ya, aduh, pening kepala dia. Beli saja hilang, beli saja hilang, beli saja hilang. Jadi dia pening, ya. Yang pening bukan apa, pening takut anaknya cerewet lah. Kalau setakat beli itu dah ada masalah. Jadi dia suspek mungkin anaknya sendiri, kalau merangkak ke apakah dia buang kan. Tapi mustahil lah dibuang sampai langsung tak jumpa kan. Kalau satu apa ini mau dekat 15 hingga 20 botol sudah dibeli, tak jumpa, hilang. Cek di tong sampah pun tak ada, keliling rumah, bawah rumah, almari pun tidak ada. Jadi sampai satu tahap, level kira macam level yang paling tinggi lah. Sampai satu tahap, rantai gelang bini dia, rantai emas, ya, hilang. Sampai bini dia, bang, rantai ku hilang bang. Rantai dah pula hilang. Kalau botol susu boleh terima lagi. Ini rantai emas guys, emas. Lepas tu rantai emas bininya lagi. Nah, lagi lah bini yang mengamuk. Jadi dia mengomel-ngomel lah dengan lakinya, ya. Jadi masalah besar lah, sampai rantai gelang, rantai pun boleh hilang. Kalau hilang di peti, oke, ini masa tidur, ya. Jadi si Pavi ni rasa ada sesuatu yang berlaku di rumahnya, ya. Jadi dia cari sami. Kalau India orang cari sami lah. Dia pergi cari sami untuk tengok-tengokkan rumahnya. Ya, sami itu datanglah ke rumahnya. Sami itu datang coba baca apa-apalah kan, ikut kepercayaan orang India. Kemudian sami itu beritahu, bilangnya, ya memang rumahmu ni macam ada gangguan lah, dia cakap, ya. Tapi begitulah, sami itu hanya beritahu begitu saja, tidak ada penyelesaian. Benda itu berlaku lagi, emas hilang, duit hilang pun juga. Jadi aduh, pening si Pavi ni. Jadi si Pavi, pedulilah, aku mau cari, dia cakap, perubatan tradisional pula. Dia cakap dia mau cari orang Islam pula. Orang Islam. Jadi dia dengar cerita ada satu haji ni. Pak Haji ni kata orang pandai mengubat lah, pandai perubatan tradisional. So dia bagi tahu lah Pak Haji tu. Ya, Pak Haji, tolong saya lah Pak Haji. Ya, rumah saya ni ada gangguan. Ya, saya tahu, saya sudah panggil itu sami saya. Sudah panggil itu ke rumah pun tidak ada penyelesaian. Jadi Pak Haji, tolong saya Pak Haji. Jadi Pak Haji ni pun tak kisahlah dia kah orang Islam kah, dia Pak Haji tu pergi rumahnya. Jadi Pak Haji tu cuba baca lah ya, baca doa apa semua. Tiba-tiba Pak Haji macam ada nampak kelibat. Pak Haji tu macam
berlari ke kiri kanan. Si Pavi ni heran, kenapa Pak Haji ni? Sampailah Pak Haji tu sampai ke satu ada kuil kecil. Biasalah kalau orang India ni dia ada kuil kecil di rumahnya untuk orang sembahyang lah. Kemudian Pak Haji tu bagi tahu, ini dia cakap rumah kau kah atau rumah sewa? Pavi bagi tahu lah ni rumah sewa. Dengar Pavi, Haji tu cakap, dengar, ada satu entiti ni, dia macam toyol di rumah kamu ni. Ya, dia cakap rumah ni rumah dia. Kalau boleh pindahlah dari rumah ni, sebab dia tidak suka kamu tinggal di rumah ni, rumah sewa tu. Jadi si Pavi pun dialah. Selepas tu Pak Haji tu ada baca doa, tak tahu baca doa apa lagi. Kemudian dia cakap, Pak Haji sudah halau benda tu. Sekarang tidak ada lah masalah, tapi kalau boleh kamu pindah. Saya takut benda tu akan datang balik. Pak Haji tu cakap. So si Pavi pun bincang dengan isteri dia untuk pindah. Dia cakap mungkin sebulan 2 lah, sebab mau cari rumah sewa lagi, apa semua kan, cari duit, cari deposit apa semua. So dalam masa 2 bulan tu memang dorang nekat untuk pindah dari rumah tu. Tiba-tiba satu hari air pipe mereka tidak keluar. Masalah, kenapa air pipe tidak keluar ni ya? Macam tidak ada, tapi jiran rumah ada. So dia cek lah, cek tidak ada kepala pipe, tidak ada masalah. Pipe utama pun tidak ada masalah. Jadi air pipe ini dia pergi ke tangki. Dia cakap, mungkin tangki kali ni. So dia pun naiklah pergi atas siling rumah dia. Dia pergi cek tangki. Dan bila dia buka tangkinya, guys, botol susu penuh dalam tangki tu guys. Terkejut dia. Macam mana boleh botol susu tu boleh berada dalam tangki? Ya, sampai kan botol susu ni kan ada bekas susu anaknya, sampai bau masam sudah, yang susu basi sudah dalam botol tu. Dan ada puntil tu tersumbat di dalam satu batang pipe utama, sebab betul air tidak masuk. Jadi si Pavi ni keluarkan semua botol susu, dan terjumpa juga rantai emas bininya, gelang bininya, dan duit-duitnya. Jadi dia heran, macam mana benda tu boleh atas tangki? Tidak kan bini dia mengigau, anak dia mengigau ni atas tangki tu, mustahil ya. Jadi si Pavi rasa kemungkinan toyol yang buat sedemikian. Baiklah, kisah seram ni berlaku kepada sebuah keluarga. Mereka ni buka satu warung. Warung suami isteri, dan ada satu lagi rakan karib suaminya ni yang bernama Jalil. Jadi mereka sama-sama mengusahakan sebuah warung. Warung yang menjual nasi kukus ayam. So guys, warungnya ni laku guys. Mendapat sambutan yang hebat. Dan kata orang, nasi kukusnya ni memang sedap. Jadi akibat restoran mereka ni maju, jadi mereka buka sampai 4 cawangan restoran. Memang mantap guys. Jadi gandingan si Jalil, keluarganya ni si Halim dan isterinya ni si Maria, menyebabkan restoran mereka ni memang sangat laku. Suatu hari si Halim dan isterinya tekad untuk buka warung sendiri berdekatan dengan rumah mereka. Sebab si Halim tidak mau isterinya bekerja lagi lah sama-sama mereka, sebab kesian lah isterinya sudah ada anak-anak. Jadi mereka bercadang buka satu gerai berdekatan dengan rumah mereka, gerai kecil saja. Okey, jadi isterinya bekerja di sana lah, tidak perlu lagi ikut sama-sama kerja pergi ke warung ni. Warung dia ada 4 warung kan, jadi memang agak sibuk lah. Jadi kalau buka satu warung dekat rumah, mudah sajalah kan urus. Jadi dia bincang lah dengan rakannya si Jalil. Si Jalil pun tak ada masalah. Boleh bang, tak ada masalah. Jadi mereka pun buka lah restoran berdekatan dengan rumah mereka. Dan seperti biasa, restoran yang dibuka oleh si Halim dan isterinya ni confirm laku. Nasi kukus ayam mereka memang paling power dan paling sedap. Jadi memang lakulah restorannya. Dijadikan cerita, satu hari si Jalil minta izin untuk pulang ke Kelantan, sebab dia cakap ada urusan keluarga. Jadi tak ada masalah lah. Si Halim benarkanlah si Jalil, mungkin ada urusan keluarga kan, kita tak tahu. Jadi tinggallah si Halim mengurus 4 restoran ni, dan isterinya mengurus restoran satu lagi. Satu pagi isteri si Halim ni terbangun. Dia macam rasa macam tak sedap hati. Dia cakap, kenapa macam aku nak sedap hati ni kan? Dia bangun. Dia pergi ke dapur. Dia ternampak ada satu kelibat di luar rumah mereka. Jadi terkejut.
siapa di luar rumah nih, ya. Jadi dia coba keluar. Bila dia coba keluar, tidak ada orang. Tidak ada orang. Jadi seperti biasa, sebagai seorang istri, sebelum pergi kerja dia sapu-sapu lah dulu, kemas-kemas luar rumah. Jadi ketika dia sapu halaman rumahnya, di depan rumahnya ada macam taburan tanah yang banyak. Dia cakap, tanah dari mana nih? Ya, dia kan suamiku bersukan di padang, tinggalkan tanah begini. Tapi dia cakap, mustahil lah, suami aku jarang main bola ke apakah. So istrinya pun sapu. Tiba-tiba dia jumpa 2 biji telur. Ya, telur. Dia cakap, ayam mana pula bertelur nih? Jadi dia coba peganglah telur tu. Dan bila dia pegang telur tu sangat busuk. Dia cakap, busuknya telur nih. Jadi istri si Halim ni, dia pergi buang telur tu di luar pagar mereka dan pecah. Dan bila pecah makin busuk sampai yang melekat di tangan. Jadi si istri si Halim ni, oleh kerana busuk sampai dia mau muntah-muntah, batuk-batuk mau muntah. Jadi dia pergi ke dapur, dia cuba muntah, dia tepuk dada dia muntah-muntah, tapi tidak dapat muntah juga. Jadi datanglah anak si istri si Halim ni, ya, anak mereka. Dia cuba macam urut belakang ibunya lah, tapi makin teruk. Dan sampai satu masa tiba-tiba istrinya tu meracau dan pergi tumbuk anaknya. Terkejut anaknya, mak, kenapa nih mak? Dia cakap, kan, kau pergi dari sini, jangan kacau aku sakit nih. Jadi terkejutlah anak dia, kenapa mama aku ni, kan dia cakap kan tiba-tiba menumbuk, biru mata anaknya. Jadi anaknya ni pergi telefon bapaknya. Pak, dia cakap, mama ni pak, nak tahu pak kenapa tiba-tiba meracau ni pak, datang pak segera pak. Bapaknya, alah bapak sibuk ni, bapak urus restoran, kau tengoklah mamamu dulu. Tapi istrinya sudah macam orang tak betul, macam yang kesakitan lah. Sampai satu masa istrinya tu pengsan. Dia telefon lagi bapaknya, pak tengok pak, ya mama pengsan sudah ni. Jadi segeralah suami dia pulang, si Halim ni pulang. Dan pulang tengok terkejut, istrinya sudah pengsan. Dan bila beberapa minit kemudian istrinya pun sedar berada dalam macam keadaan kesakitan, ya, kesakitan, lesu, pucat, ya, dan masih batuk-batuk. Sepanjang beberapa hari itu istri dia sentiasa berada dalam kesakitan, meracau tidak tentu pasal, ya, memecahkan barang tidak tentu pasal, memukul anak-anaknya tidak tentu pasal, ya, tarik rambut anak. Jadi anak-anaknya heran, kenapa mamak ni, dia cakap kan. Jadi akibat kelakuan mamaknya ni yang misteri ni, sehingga restoran di depan rumah mereka ni tidak terurus. Sampai si Halim ni suruh pembantu kedai tu untuk urus kedai itulah, restoran tu. Kamu uruslah dulu ya, sebab isteri aku ni kurang sihat. Tapi si Halim ni tidak syak apa-apa lagi. Dia hanya bawa isteri dia pergi hospital, pergi klinik. Tapi doktor pun tidak dapat kesan apa punca penyakit isteri ni. Sampai satu masa isteri ni meracau teruk. Sampai anaknya, mak sudahlah mak, jangan begini mak. Dia cakap, kalau ada setan, jauhlah kau setan. Tapi maknya teruk sangat. Manakala si Halim ni masih sibuk menjaga restoran. Sampai satu masa maknya ambil pisau, dia hiris tangan-tangannya ni, kemudian dia jilat darah-darahnya. Tuh, ketakutan anak-anaknya call lagi bapaknya, pak pulanglah pak. Manis nangis, pak tengok mak teruk mak, makin teruk mak kita ni mak, pak. Dia sudah hiris-hiris badannya. Astaghfirullahalazim. Jadi suaminya pun pulang semula ke rumah. Tapi sebelum suaminya pulang, jiran rumahnya ni terdengarlah, kenapa macam bunyi orang berteriak menangis ni. Jirannya ni ada seorang haji lah, Haji Abu. Jadi Haji Abu ni datang dia terkejut. Astagfirullah, kenapa banyak darah ni? Dia cakap kan, kenapa mak kamu ni tak tahu Pak Haji, tak tahu Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Kemudian baru suaminya datang, dan bila suaminya nampak isterinya berdarah-darah, terduduk suaminya. Dan Pak Haji tu cuba baca ayat-ayat, surah-surah ayat kursi. Dan Pak Haji terkejut. Dia cakap, isteri kau ni macam kena khianat sihir ni. Dia cakap kan, ada orang khianat kau kah? Jadi si Halim pun tak tahulah Pak Haji. Dengar, tiba-tiba je isteri saya jadi begini. Dia cakap, begini Halim, kau bawa isteri kau dan anak-anak kau pindah dari rumah ni. Mungkin kau bawa lah pergi rumah orang tua mereka dulu, biar Pak Haji cuba cek dahulu rumah ni. Mungkin ada sesuatu yang berlaku di rumah ni, ada orang sihir rumah ni. So Pak Haji dengan beberapa rakannya cuba ceklah rumah tu. Dan bila mereka periksa, mereka baca doa, ruqyah apa semua, mereka tahu memang si Halim ni dikhianati, ya.
sepatutnya sihir tu dihantar kepada si Halim, tapi istrinya pula kena. Dan Haji Abu bagi tahu tanah yang dihantar di depan rumah tu bukanlah tanah sembarangan, tapi adalah tanah kubur, dan telur yang diberi itu adalah telur yang telah dijampi ya untuk sihir keluarga mereka. Jadi si Halim heran siapa yang sihir mereka, dan bila dia cuba selidiki ya, rupa-rupanya yang sihir dia adalah rakan rapatnya, iaitu si Jalil. Jadi dia nak percaya, mustahil dia cakap kan, si Jalil ni baik, kami sama-sama usahakan restoran ya, sampai 4 cawangan, tiba-tiba dia buat begini, apa hal pula? Menangislah si Halim ni macam tak percaya. Jadi si Halim ni pun tak juga lah mau balas. Dia cakap biarlah Allah yang balas kalau betul kejahatan tu dibuat oleh si Jalil. So Pak Abu dan rakan-rakannya berdoalah, cuba ruqyahkan rumah tu agar bersihlah daripada gangguan sihir. Tidak berapa lama kemudian tiba-tiba telefon si Halim berbunyi, dan bila dia tengok nama si Jalil, dan bila dia sambut, isteri si Jalil yang bertelefon, dia berkata, Bang Halim, Jalil tak dapat pulang semula ya, sebab Jalil baru saja aksiden ya, dilanggar motor Food Panda, dan dia meracau macam tidak betul bang. Dia cakap jangan bunuh aku, jangan ganggu aku ya. Dan sekarang dia tidak boleh berjalan kerana kaki yang sudah dimasukkan besi, dan dia meracau seperti orang gila. Si Halim tidak tuduh juga, tapi si Halim tahu itulah pembalasan daripada Allah kepada orang yang cuba mengkhianat dan menghantar sihir kepada keluarganya. Dan si Halim ampunkan segala kesalahan yang si Jalil itu lakukan. Kisah seram seterusnya berlaku kepada 2 orang pemuda. Mereka ni baru saja habis shift malam bekerja dari kilang. Jadi malam tu mereka niat untuk makan nasi kandar. Dong cakap, "Wih, macam lapar pula malam ni, ya. Apa kata malam ni kita makan nasi kandar?" Woi, okey, mantap juga tu Kita makan nasi kandar baru kita balik rumah. Tapi untuk pergi ke tempat nasi kandar tu, ya mereka perlu lalui satu kawasan bukit, ya bukit. Turun dari bukit tu baru jumpa restoran mamak tu. Jadi dorang tak pedulilah. Dia cakap, alah, ada apa-apa pun berlaku. Kebetulan malam tu hujan gerimis. Hujan gerimis. Jadi mereka teruskanlah naik motor. Dorang ni 2 motor lah. Naik motor. Dan laluan bukit tu pada waktu malam, guys, memang sangat gelap. Ya, lampu jalan pun ada 1, 2 begitulah. Kita tahu kalau jalan bukit ni dia macam lingkaran ular begitu kan. Sampai di bukit dia akan ada satu U-turn, seleko mati begitu kan. Jadi di bukit tu ada 3 seleko. Dan satu seleko tu dia ada satu kuil. Kuil Hindu kalau tak silap. Jadi kebetulan mereka lalu, tiba-tiba kawannya ni berhenti di tepi jalan. Berhenti. Dia cakap berhenti. Jadi dia tanya lah, kenapa? Woi, dia cakap kan, kau nampak tu simpang seleko depan tu yang ada kuil tu? Nampak, dia cakap kawannya. Ada benda mengganggu kita. Kalau kau nampak apa-apa, dia cakap, kau jangan hirau, terus saja. Jadi si kawan heran lah, apa yang nampak benda tu? Kalau boleh jangan tegur, terus saja. Jadi dia iakan sajalah cakap kawannya. Naik motor terus jalan sampai berdekatan dengan seleko mati tu, dekat kuil, di hujung tak ada kuil. Tiba-tiba ada satu sosok badan menahan, perempuan, rambut panjang, baju putih. Memang betul-betul itu adalah Pontianak. Tahan. Jadi kawannya ni yang, uish, apa benda ni? Dia teringat kata kawannya itu jangan tegur. Jadi dia buat nak nampak, terus saja lalu terus. Jadi dia sudah berdebar. Cakap, apa benda yang aku nampak tadi itu? Kemudian mereka berhenti di tepi lagi. Kemudian dia tanya kawannya, ada kau nampak? Nampak apa tu? Itulah Pontianak, dia cakap. Dia cuba ganggu kita. Tapi kau jangan hirau, sebab seleko yang seterusnya, seleko kedua ni, dia akan ada lagi. Dan seperti biasa, saya cakap jangan hiraukannya, buat tidak nampak. Baik. Tapi kali kedua ni kawannya sudah takut.
berdebar-debar. Dia cakap, alamak, rupa-rupanya Pontianak. Dia sudah tahu itu Pontianak, jadi dia takutlah. Jadi mereka teruskan perjalanan sampai di selekoh mati yang kedua. Dan selekoh mati kedua, guys, kali ini tadi di tepi, kini sudah berada di tengah sambil menahan. Jadi si kawan ni, yang kawannya depan, laju sedikit, dan selekoh sambil berkata, "Wuhu!" Dia cakap, "Pontianak!" Begitu. Jadi si kawan ni huru hara sikit. Dia cakap, "Alamak, Pontianak!" Hampir dia terlanggar dengan Pontianak, tetapi nasib dia sempat elak. Dia selekoh begitu, sempat elak. Tapi dia terdengar Pontianak tu mengejar dari belakang sambil ketawa. Hihihi belakang. Dan bila dia tengok cermin tepi tu, cermin motosikal itu, memang dia nampak Pontianak tu tengah mengejar. Jadi dia cuba rest kuat-kuatnya, takut Pontianak tu menumpang motornya, ya. Sambil istighfar, bergeletar guys, dia tahu Pontianak tu mengejar dia. Dan dia tengok kawannya sangat jauh. Aduh, dia hon titit, suruh kawannya slow. Jadi kawannya pun slow. Dan tiba-tiba sampai dekat saja kawannya berteriak, "Allahu Akbar!" Dan benda tu hilang. Dan mereka berhenti lagi di tepi jalan. Kali ini kawannya sudah menggeletar. Cakap, "Nus, apa tu Nus?" Dia cakapkan, "Wih, Pontianak apa tu Nus? Baliklah kita Nus." Kita nak boleh balik juga, dia cakapkan. Kita kena lalu satu selekoh lagi. Dan bila selekoh yang terakhir ni pun kita akan jumpa lagi. Dan kemungkinan dia akan bertindak lebih ganas. Tapi jangan risau. Kalau dia bertindak lebih ganas, kita lawan. "Wih Nus, kau yang lawan Nus, aku dah berani Nus, aku takut ni Nus." Kau jangan risau. Kau jangan laju-laju Nus, kita sama-sama Nus. Okey. Jadi kawannya ni pun seiring lah dengan rakan-rakannya ni, sama-sama lalu. Dan sampailah ke simpang, ke selekoh tajam yang ketiga. Belum apa-apa, dia sudah tunggu di depan sambil melambai tangan. Jadi macam mana ni Nus? Tak apa, kita lalu sampai dekat dengan dia, kita lawan. Jadi si kawan ni takut, "Nus, aku macam mana ni Nus?" Jadi dorang pun lalu sampai dekat dengan Pontianak tu. Kawannya ni pergi sound, "Woi, pergi kau dari sini. Kami tidak ganggu kau. Pergi kau dari sini. Sebelum, kalau kau mau ganggu juga, kami akan seksa kau sampai kau lari." Pontianak tu mengilai. Jadi kawannya si Yunus ni, dia ambil genggam tanah. Dia genggam segenggam tanah. Dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, sampai ayat yang terakhir. Dia ludah, kemudian dia baling tanah tu dengan Pontianak tu. Pontianak tu seperti kesakitan, terbakar, teriak dan terus lari terbang. Jadi kawannya si Yunus ni cakap, "On motor, lari cepat, brom, terus durang lari. Sampailah turun ke bukit menuju ke restoran Mama. Hampir terbabas. Si kawan ni ketakutan, ya laju sampai breaknya. Si Yunus cakap, relax, tenang. Sampai di restoran tu, Mama tu mereka duduk. Dan si kawan ni masih lagi ketakutan dan pucat dengan apa yang mereka nampak. Sampai si kawan si Yunus ni, hilang selera memakan nasi kandar. Sebab nampak Pontianak di tengah jalan. Jadi si Yunus cuba tenangkan, relax, kau tenang, kita makan dahulu. Pulang ni, mandi, kau baca doa, insyaAllah benda tu tidak akan mengganggu lagi. Anggap saja ini satu pengalaman baru kepada kau bertembung dengan Pontianak.